Pendidikan teknik dan vokasional sebagaimana yang telah pun dibahas dan nampaknya disokong hampir ke semua yang telah mengambil bahagian tadi. Saya ingin nyatakan sini bahawa bidang pendidikan vokasional dan teknikal ni sudah pun lama kita mulakan. Tetapi namun begitu, peratusan pelajar-pelajar kita yang mengambil bidang ini masih kecil lagi. Sekarang ini hanya setakat lebih kurang 10% daripada keseluruhan pelajar-pelajar yang ada di negara kita, iaitu 40,706 murid yang mengambil bidang vokasional. Sasaran yang telah pun ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia ialah untuk meningkatkan sekali ganda, iaitu naik kepada 20% menjelang tahun 2015. Dan untuk itu, pertamanya peruntukan pembangunan dalam rancangan Malaysia yang ke-10 ialah sebanyak 340 juta yang telah pun diperuntukkan. Ini pastinya tidak mencukupi, pastinya kita harap dalam tempoh rolling budget yang telah dibentangkan nanti di dalam Parlimen, jumlah peruntukan ini diharapkan akan ditambah lagi pada masa akan datang. Ada 4 sekolah menengah vokasional yang akan kita bangunkan di rancangan Malaysia ke-10 dan kita meneruskan satu lagi projek sekolah vokasional yang belum kita bangunkan dalam rancangan Malaysia yang ke-9. Di samping itu juga, kita menambahkan 2 lagi buah sekolah menengah pendidikan vokasional untuk golongan murid kurang upaya. Ini Datuk Syahrizad punya minat. Pendengaran ataupun penglihatan dan juga masalah pembelajaran. Ada sekolah khusus yang telah pun kita bangunkan untuk tujuan ini. Di samping itu, kita menambah baik mata pelajaran vokasional di sekolah-sekolah menengah harian supaya ianya setaraf dengan sekolah vokasional yang sedia ada dan juga diiktiraf oleh pihak industri dan badan profesional. Di samping kita usahakan usaha untuk meningkatkan kompetensi guru vokasional dan kemahiran yang sedia ada secara berterusan. Seramai 4,764 guru akan dilatih dan ditauliahkan kemahiran sekurang-kurangnya mencapai minimal kemahiran tahap 3 Sijil Kemahiran Malaysia pada tahun 2011. Di samping bidang vokasional yang pastinya amat penting ialah kita menilai semula sistem pendidikan kita ini yang ada ini secara berterusan. Tadi saya mendengar dengan agak jelas tentang saranan oleh pihak wanita supaya kita meneliti semula keseluruhan sistem pendidikan negara kita. Dan saya bersetuju kemungkinan adalah perlu selepas sekian lama ianya dibuat menerusi satu laporan yang telah pun dibentangkan kepada kerajaan, mungkin sudah sampai masanya supaya satu laporan baru dikeluarkan tentang cara untuk kita menambah baik sistem pendidikan negara kita di masa-masa yang akan datang. Soal yang seperkara ini juga ditimbulkan adalah soal yang berhubung kait dengan sistem yang dikatakan berbentuk peperiksaan. Dan oleh sebab itu, pihak kementerian telah pun meneliti balik. Dan pada hari ini saya ingin menyebutkan bahawa kita telah pun membuat keputusan supaya peperiksaan UPSR yang telah pun kita sediakan pada hari ini akan dikekalkan tetapi ditambah baikkan dengan cara-cara yang agak lebih sesuai mengikut perkembangan masa dan kehendak pada perkembangan ekonomi negara kita. Kedudukan peperiksaan PMR tidak akan kita teruskan lagi, tapi ianya akan diganti dengan sistem yang berasaskan sekolah ataupun school-based system. Dan ianya akan kita mulakan pada tahun 2014, lebih awal daripada yang asalnya kerana ada tuntutan daripada saudara supaya ianya disegerakan. Tetapi kita masih perlu ada tempoh masa untuk kita menyiapkan usaha-usaha untuk melatih semula guru dan sebagainya. Soal status mata pelajaran sejarah, seperti yang telah pun dibangkitkan oleh Wakil Perak dan Kedah, di peringkat sekolah rendah pada masa ini, elemen sejarah diajar melalui mata pelajaran kajian tempatan. Manakala bermula tahun 2014, di bawah kurikulum KSSR, mata pelajaran sejarah akan dijadikan sebagai mata pelajaran teras. Pada masa ini di peringkat sekolah menengah, mata pelajaran sejarah adalah mata pelajaran teras yang wajib diambil oleh semua murid, tetapi tidak wajib lulus. Dan selaras dengan pandangan yang telah pun dikemukakan oleh sebahagian besar jurucakap
dalam Perhimpunan Agung UMNO kali ini, saya ingin mengumumkan bahawa Kementerian Pelajaran memutuskan untuk menjadikan mata pelajaran sejarah sebagai mata pelajaran wajib lulus. Wajib lulus di peringkat Perpiasaan Sijil Pelajaran Malaysia mulai tahun 2013. Kita kena bagi masa dia sedikit, kalau tidak dia terkejut. Jadi ini memerlukan tempoh masa untuk kita melatih guru dan juga menyediakan pelajar-pelajar kita untuk menghadapi sistem baru ini. Yang ini samalah seperti mata pelajaran Bahasa Malaysia sebagai syarat untuk mendapat sijil SPM yang sudah pun kita laksanakan selama ini. Soal kedudukan guru, ini sudah pun kita lakukan sekian lama untuk memperbaiki sistem dan juga perkara yang hubung kait dengan soal kebajikan guru dengan latihan-latihan yang telah pun kita sediakan. Tetapi pastinya soal kebajikan guru adalah suatu yang kita ambil kira. Beban guru yang biasa berbangkit di sekolah-sekolah hendak kita tangani dan sudah pun mula kita laksanakan insya-Allah. Saudara-saudara sekalian, di samping itu, tadi ada wakil daripada Sabah yang telah pun membangkitkan tentang soal Yayasan Guru Malaysia Berhad yang dikatakan tidak memberikan apa-apa insentif ataupun dividen. Saya telah pun mengemukakan perkara ini kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi supaya suatu suntikan dana dapat diberikan dan saya nak ucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang bersetuju supaya peruntukan sebanyak 10 juta dibagikan kepada Yayasan Guru Malaysia Berhad ini. Tetapi di samping itu saya ingin maklumkan ini ialah penubuhan Yayasan Guru Tun Hussein On, iaitu mengambil alih daripada tabung yang telah pun sedia ada sekian lama. Ini satu yayasan yang ditubuhkan untuk menjaga kebajikan guru yang telah diluluskan oleh Kabinet dan satu rang undang-undang akan kita bawa ke Parlimen seberapa segeranya supaya yayasan ini dapat mula beroperasi pada awal tahun hadapan insya-Allah. Sejumlah wang 200 juta akan digunakan sebagai tabung ataupun dana untuk yayasan ini. Saudara-saudara sekalian, 3 hari kita berkampung di Dewan Merdeka ini, marilah kita kembali ke tempat masing-masing kita dengan suatu tekad, satu azam dan satu semangat untuk menzahirkan sokongan yang padu kita pada usaha parti kita, usaha yang dilakukan oleh Presiden parti kita untuk meletakkan UMNO di atas landasan perjuangannya yang lebih kokoh. Berilah kepercayaan yang penuh kepada Yang Amat Berhormat Presiden parti untuk memimpin UMNO mengikut apa yang telah pun digariskan dalam plan transformasi politik yang ada pada kita pada hari ini. Rapatkan saf kita untuk menjayakan transformasi parti sesuai dengan tekad untuk mempertahankan Putrajaya sebagai lambang perpaduan, lambang kejayaan bangsa dan lambang kesatuan negara. Di atas runtuhan Melaka lama, penyair termenung seorang diri. Ingat Melayu, kala jayanya, pusat kebesaran Nenek Bahari. Bukan ku minta jambatan emas, tetapi nasihat hendak ku beri. Kenang-kenangan zaman yang lepas, iktibar cucu kemudian hari. Sebelum engkau mengambil simpulan, sebelum Portugis engkau kutuki, Inggris Belanda engkau cemarkan, ketahui dahulu salah sendiri. Janjian Tuhan sudah tajalli, mulialah umat yang teguh iman. Allah tak pernah mungkirkan janji, tarikh riwayat jadi pedoman. Tidaklah Allah mengubah untung suatu kaum dalam dunia jika hanya duduk terkatung, berpeluk lutut berputus asa. Malang dan mujur nasibnya bangsa, turun dan naik silih berganti, terhenyak lemah, naik perkasa, bergantung atas usaha sendiri. Bangunlah kasih umat Melayu, belahan asal satu turunan, bercampur darah dari dahulu, persamaan nasib jadi kenangan. Semangatnya lemah dibuang jauh, jiwa yang kecil kita besarkan, yakin percaya, iman pun teguh, zaman hadapan penuh harapan. Dengan semangat nukilan Pak Hamka ini,
Marilah kita bersama-sama jayakan transformasi UMNO. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.